Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Cikgu harap para pelajar sentiasa sihat dan terus bersemangat untuk mengikuti perbincangan bersama-sama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Siti Azira binti Idris. Cikgu mengajar di Kolej Tingkatan 6 Kulim. Alhamdulillah dan syukur kerana cikgu telah dapat bersama-sama para pelajar di dalam program Kedah Education at Home. Untuk pengetahuan para pelajar, fokus cikgu pada bahagian perbincangan ini ialah pada bahagian B, iaitu struktur semester 1. Cikgu harap para pelajar dapat menumpukan perhatian dan fokus kepada topik perbincangan kita nanti. Baiklah para pelajar, topik yang akan cikgu fokuskan ialah tadbir urus negara. Manakala, perincian topik yang akan cikgu bincangkan pula berkaitan dengan takrif dan ciri-ciri dan juga sistem dan struktur pentadbiran kerajaan. Jadi para pelajar haruslah mendapat menerangkan takrif dan ciri tadbir urus negara, menghuraikan sistem dan struktur kerajaan persekutuan dan menghuraikan sistem pentadbiran kerajaan persekutuan. Di dalam perbincangan ini, perkara utama yang cikgu akan fokuskan ialah perbincangan mengenai contoh-contoh soalan struktur mengikut subtopik dalam sistem tadbir urus negara. Baiklah para pelajar, seterusnya cikgu akan memberi tumpuan kepada pentadbiran kerajaan pusat terlebih dahulu. Dalam bahagian ini, cikgu akan fokuskan kepada soalan yang berkaitan dengan kutipan hasil kerajaan, struktur dan sistem kerajaan persekutuan. Baiklah para pelajar, sebelum kita menganalisis soalan-soalan struktur dalam topik ini, mari kita mengulang kaji semula sistem organisasi dan struktur pentadbiran kerajaan pusat. Seperti yang cikgu paparkan, cikgu harap para pelajar dapat mengingati peringkat-peringkat yang penting yang ada dalam organisasi ini. Pada peringkat pertama, terdapat kedudukan YDPA sebagai ketua negara. Manakala diikuti dengan kabinet yang terdiri daripada Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri Kabinet. Seterusnya para pelajar, terdapat juga Suruhanjaya dan Majlis, manakala di bawah Kabinet telah wujud pula beberapa majlis, iaitu Majlis Ekonomi Negara, Majlis Tindakan Negara, Majlis Keselamatan Negara. Dan di bawah Kabinet terdapat Kementerian. Di bawah Kementerian pula ada dua agensi penting, iaitu Agensi Awam dan juga Perbadanan Awam. Di bawah agensi awam pula ada dua bahagian agensi, iaitu agensi pusat dan juga agensi pelaksana. Manakala di bawah Perbadanan Awam terdapat dua lagi badan yang penting, iaitu Badan Berkanun dan Badan Bukan Berkanun. Baiklah para pelajar, sebelum cikgu teruskan perbincangan, cikgu akan kongsikan sedikit maklumat tambahan mengenai kata tugas yang para pelajar perlu kuasai. Seperti yang para pelajar nampak dalam paparan, ada dua kategori kata tugas, iaitu kata tugas seperti senaraikan 3, nyatakan 4, berikan 3 dan kemukakan 4 biasanya memerlukan satu bahagian jawapan sahaja. Kemudian pula diikuti dengan 3 ataupun 4 markah. Manakala kata tugas huraikan 4, jelaskan 2 dan terangkan 2, biasanya pelajar perlu beri dua bahagian jawapan, iaitu idea dan juga huraian. Namun, kadang-kadang ada juga keadaan pelajar perlu memberikan jawapan yang lebih panjang, di mana kebiasaannya markah akan diperuntukkan 4. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang pertama, iaitu topik yang akan cikgu bincangkan dalam soalan pertama ialah kutipan hasil kerajaan persekutuan. Terlihat soalannya, huraikan dua jenis hasil kutipan kerajaan persekutuan Malaysia. Jadi kita lihat apakah fokus ataupun apakah kata tugas dalam soalan ini, iaitu huraikan dua jenis hasil kutipan kerajaan persekutuan. Maka di sini pelajar perlulah memberi dua bahagian jawapan, iaitu hasil cukai dan diikuti dengan huraian cukai pendapatan ataupun sewa filem. Dan yang kedua, hasil-hasil bukan cukai yang terdiri daripada lesen, bayar pendaftaran dan juga permit. Baiklah para pelajar, seterusnya kita lihat soalan yang berikut,
iaitu berkaitan dengan Ketua Audit Negara. Terlihat pada soalan, jelaskan 2 tugas Ketua Audit Negara. Jadi kita lihat kata tugas bagi soalan ini iaitu jelaskan 2 tugas Ketua Audit Negara di mana pelajar perlu memberikan idea dan huraian. Kita lihat pada jawapannya. Yang pertama, pelajar perlu memberi jawapan mengauditkan akaun. Diikuti dengan huraian mengauditkan akaun kerajaan persekutuan, dan yang kedua menyediakan laporan audit, iaitu menyediakan laporan audit bagi persekutuan. Baiklah para pelajar, gambar raja yang berikutnya adalah menunjukkan peringkat Suruhanjaya yang ada di Malaysia secara ringkas. Terdapat 2 Suruhanjaya yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, Suruhanjaya Perkhidmatan, dan yang pertama dan yang kedua Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan terdapat beberapa lagi Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Undang-Undang dan Majlis Angkatan Tentera. Jadi kita lihat kepada soalannya. Contoh soalan yang berkaitan dengan Suruhanjaya, kita baca soalannya, iaitu senaraikan 3 Suruhanjaya Perkhidmatan yang terdapat di Malaysia. Lihat kata tugas, senaraikan 3 Suruhanjaya Perkhidmatan yang terdapat di Malaysia. Bermakna di sini, pelajar hanya perlu berikan 3 bentuk Suruhanjaya. Yang pertama, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Yang kedua, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, dan juga Suruhanjaya Pasukan Polis. Mari kita lihat soalan ini. Huraikan 2 Suruhanjaya yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kata tugas soalan ini ialah huraikan 2 bentuk Suruhanjaya ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka jawapannya ialah pertama, pelajar perlu berikan idea Suruhanjaya Perkhidmatan dan huraian Suruhanjaya yang bertanggungjawab untuk melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap ataupun berpencen. Dan yang kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi di negara melalui pilihan raya yang bebas dan adil. Seterusnya para pelajar, mari kita lihat soalan ini, iaitu huraikan, terangkan 2 bentuk agensi kerajaan. Kata tugas bagi soalan ini ialah terangkan 2 bentuk agensi kerajaan. Okay, maka pelajar perlu memberikan 2 idea, iaitu agensi pusat, iaitu bertanggungjawab membantu menyelaras dan mengawal perjalanan agensi-agensi mengurus. Dan yang kedua, agensi pelaksana, bertanggungjawab melaksanakan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan dengan tujuan pembangunan dan perkhidmatan serta kemudahan kepada orang ramai. Jadi kita lihat gambar rajah yang seterusnya. Gambar rajah ini merupakan peringkat agensi pusat yang terdapat di bawah Kementerian Keuangan dan juga Jabatan Perdana Menteri. Bagi kementerian yang dibagi agensi pusat yang terdapat di bawah Kementerian Keuangan iaitu Perbendaharaan, dan juga yang terdapat di bawah Jabatan Perdana Menteri ialah Jabatan Perkhidmatan Awam, Unit Perancangan Ekonomi, Unit Penyelarasan, Share Prosperity Delivery Unit ataupun SEPADU, dan Unit Kerjasama Awam Swasta ataupun UKAS. Jadi pelajar, kita lihat satu soalan yang berkaitan dengan agensi pusat, iaitu fungsi, nyatakan 3 fungsi Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi, kata tugas ialah nyatakan 3 fungsi Jabatan Perkhidmatan Awam. Maka, para pelajar perlu berikan 3 fungsi tersebut. Yang pertama, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar penjawat awam. Yang kedua, merancang keperluan tenaga manusia sektor awam yang lebih berkualiti. Dan yang ketiga, mengubah dasar gaji, elang dan kemudahan bagi anggota sektor awam serta memastikan hubungan yang harmonis majikan dengan pekerja. Baiklah para pelajar, kita lihat gambar rajah yang seterusnya.
Gambar raja menunjukkan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam bahagian ini, cikgu akan membincangkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan kutipan kerajaan negeri dan juga sistem dan struktur kerajaan negeri. Untuk mengukuhkan kefahaman para pelajar mengenai sistem dan struktur pentadbiran kerajaan negeri, mari kita mengulang kaji semula topik ini secara ringkas. Cuba para pelajar lihat carta organisasi yang telah cikgu letakkan di sini, iaitu yang pertama, di bahagian perkara yang pertama iaitu sultan ataupun yang dipertua negeri. Manakala di bawah sultan terdapat MMKN, iaitu merupakan jentera pentadbiran di peringkat kerajaan negeri. Manakala di peringkat negeri Sabah dikenali sebagai kabinet dan di Sarawak juga dikenali sebagai majlis tertinggi. Seperti di peringkat pusat, di bawah kerajaan ataupun di bawah struktur pentadbiran kerajaan negeri terdapat 3 jawatan kuasa yang penting, iaitu jawatan kuasa tindakan negeri, jawatan kuasa tindakan ekonomi negeri dan jawatan kuasa keselamatan negeri. Manakala di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun MMKN terdapat juga pejabat setiausaha kerajaan negeri, iaitu agensi negeri, pejabat daerah dan juga agensi pusat. Baiklah para pelajar, berikut merupakan soalan yang berkaitan dengan hasil pungutan kerajaan negeri. Kita lihat pada soalannya. Nyatakan 4 pungutan melalui hasil yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi kita lihat kata tugas bagi soalan ini iaitu nyatakan 4 pungutan melalui hasil yang diluluskan oleh undangan negeri. Iaitu para pelajar haruslah menyatakan 4 jawapan. Iaitu hasil tanah, hasil hutan, hasil sungai dan hasil lesen kenderaan tidak berenjin. Seterusnya, satu lagi contoh soalan yang cikgu paparkan iaitu berkaitan dengan 4 bidang kuasa yang dipertua negeri. Kita lihat kata tugas. Yang pertama, berikan 4 bidang kuasa yang dipertua negeri. Jadi, para pelajar perlulah menyatakan 4 bidang kuasa tersebut, iaitu memanggil dan membubarkan Dewan Undangan Negeri, melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan melantik Ketua Menteri. Baiklah para pelajar, seterusnya ialah subtopik berkenaan dengan Badan Penyelarasan Pentadbiran Kerajaan. Mari kita lihat sedikit tentang maklumat Badan Penyelarasan Pentadbiran Kerajaan. Pembahagian kuasa dan penyelarasan perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Untuk mengelakkan timbul sebarang kerumitan dalam hal pentadbiran kuasa masing-masing, Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan sistem majlis dan jawatan kuasa. Antara contohnya ialah majlis yang ditubuhkan oleh perlembagaan dan juga jawatan kuasa perhubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Mari kita lihat maklumat tambahan di sini. Cikgu akan terangkan sedikit mengenai penubuhan majlis. Majlis ditubuhkan bertujuan bagi badan penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dan kementerian dengan kementerian. Jadi kita lihat majlis yang ditubuhkan melalui 2 cara, iaitu majlis yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan yang terdiri daripada Majlis Tanah Negara, Majlis Kewangan Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, majlis yang ditubuhkan oleh Kabinet. Yang pertama, Majlis Tindakan Negara, Majlis Ekonomi Negara dan Majlis Keselamatan Negara. Baiklah para pelajar, berikut merupakan contoh soalan yang berkaitan dengan majlis, iaitu terangkan 2 fungsi Majlis Tanah Negara. Fokus soalan adalah terangkan 2 fungsi Majlis Tanah Negara, iaitu membentuk dasar negara untuk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di seluruh persekutuan
bagi perlombongan, pertanian dan perhutanan. Dan yang kedua, menasihati kerajaan mengenai penggunaan tanah ataupun perundangan tanah. Baiklah para pelajar, satu lagi contoh soalan yang berkaitan dengan majlis, iaitu berikan 4 perkara yang boleh dirunding oleh Kerajaan Persekutuan dengan Majlis Kewangan Negara. Iaitu, fokus soalan ialah berikan 4 perkara yang boleh dirunding oleh Kerajaan Persekutuan dengan Majlis Kewangan Negara. Maka, para pelajar perlulah memberi 4 perkara yang boleh dirundungi oleh Kerajaan Persekutuan dengan Majlis Kewangan Negara. Yang pertama, pemberian yang dibuat oleh Persekutuan kepada negeri-negeri. Yang kedua, penyerahan hasil kepada negeri-negeri, pinjaman tahunan Persekutuan dan negeri-negeri, dan pemberian pinjaman kepada mana-mana negeri. Baiklah para pelajar, sekarang kita beralih pula kepada peringkat kerajaan yang ketiga, iaitu kerajaan tempatan. Baik, kerajaan tempatan yang terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu kewangan, jenis dan fungsi. Maka jenis di sini terbahagi kepada majlis daerah, majlis perbandaran dan majlis bandaraya. Dan ini pula ialah komponen penting dalam kerajaan tempatan yang para pelajar perlu kuasai. Antaranya ialah sumber kewangan PBT ataupun kerajaan tempatan, struktur pentadbiran kerajaan tempatan, tujuan kewujudan kerajaan tempatan, jenis-jenis kerajaan tempatan, struktur organisasi dan kaki tangan, tugas dan peranan kerajaan tempatan, hubungan kerajaan tempatan dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Baiklah para pelajar, mari kita lihat pula contoh soalan yang berkaitan dengan kerajaan tempatan. Jadi kita bacakan soalannya, nyatakan 4 faedah yang diperoleh oleh rakyat sekiranya pihak berkuasa tempatan melaksanakan transformasi dalam perkhidmatannya dari semasa ke semasa. Jadi kita lihat kata tugas bagi soalan ini ialah nyatakan 4 faedah. Maka di sini para pelajar perlulah memberikan 4 faedah. Antaranya ialah mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti, menikmati persekitaran bersih dan selamat, meningkatkan kemakmuran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, mari kita lihat pula satu lagi soalan yang berkaitan dengan kerajaan tempatan. Kita lihat soalannya, senaraikan 4 bidang kuasa kerajaan tempatan yang berkaitan tempat awam. Kata tugas ialah senaraikan 4 bidang kuasa kerajaan tempatan. Maka, pelajar perlulah senaraikan 4 bidang kuasa kerajaan tempatan, iaitu mengadakan tempat awam baharu, memajukan tempat awam, menutup sementara tempat-tempat awam dan membina bangunan di tempat awam. Jadi di sini kita dah banyak berbincang mengenai 3 komponen kerajaan yang ada di negara kita. Yang pertama, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Seterusnya, mari kita lihat bahagian yang lain pula, iaitu tadbir urus negara. Jadi kita lihat perkara-perkara yang akan cikgu bincangkan di bawah tajuk ini, iaitu tadbir urus baik dan juga prinsip tadbir urus baik. Seterusnya kita akan juga membincangkan sedikit mengenai kepentingan dan cabaran tadbir urus baik, iaitu antaranya ialah globalisasi dan juga daya saing. Seterusnya kita lihat cabaran tadbir urus baik, sistem penyampaian khidmat awam, integriti, pembangunan modal insan, pengaruh teknologi maklumat. Pada bahagian ini, tumpuan cikgu juga adalah pada contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan tadbir urus baik negara. Mari kita tengok soalan yang berikut. Huraikan 2 langkah
langkah bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kata tugas ialah huraikan 2 langkah. Baiklah para pelajar, di sini perhatikan pada soalan, selain daripada kata tugas dan arahan jawapan, terdapat satu lagi kata tugas yang para pelajar perlu pastikan, iaitu fokus soalan, iaitu langkah, di mana para pelajar perlu melibatkan ketiga-tiga komponen, iaitu huraikan 2 langkah bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Bermakna pelajar perlu memberikan langkah-langkah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Antara jawapannya ialah membangunkan modal insan, iaitu latihan kemahiran yang berterusan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang kedua, menentukan KPI dan NKRA, iaitu kerajaan memastikan institusi pelaksana seperti mampu, Intan dan JPA berfungsi seperti yang dirancangkan. Baiklah para pelajar, bagi soalan ini pula melibatkan daya saing, iaitu berikan 3 faktor yang mempengaruhi daya saing negara. Jadi lihat pada soalan, kata tugas berikan 3 faktor. Bermakna di sini, fokus soalannya melibatkan faktor yang mempengaruhi daya saing negara. Jadi, pelajar perlu memberikan 3 faktor, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur ataupun kemudahan. Seterusnya para pelajar, soalan ini berkaitan dengan situasi, di mana para pelajar perlu memahami bahan rancangan yang diberikan, iaitu Encik X ialah seorang pengarah di Jabatan Kerajaan. Jadi soalannya, jelaskan 2 prinsip yang patut ada pada Encik X bagi melaksanakan prinsip tadbir urus baik, di mana kata tugas ialah jelaskan 2 prinsip, iaitu yang pertama, telus, iaitu para pelajar huraikan berupaya memberi keyakinan kepada orang awam terhadap proses pengambilan keputusan ataupun tindakan mengikut amanah dengan kuasa dan tanggungjawab. Dan jawapan yang kedua, berintegriti, iaitu bersikap jujur dan mempunyai tata susila yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bagi soalan ini pula para pelajar perlu mengemukakan 4 kesan negatif globalisasi terhadap sosio-budaya masyarakat Malaysia. Jika telitikan soalan ini, terdapat fokus soalan iaitu kesan juga. Jadi, para pelajar perlulah memerhatikan kata tugas soalan kemukakan dan 4 serta kesan negatif. Maka, jawapannya ialah meminggirkan warisan budaya tradisional, menjejaskan penggunaan bahasa kebangsaan, membudayakan hedonisme dalam kehidupan dan menjejaskan perpaduan. Dan akhir sekali bagi soalan ini di dalam topik tadbir urus baik ialah cabaran tadbir urus baik. Bentuk soalan ini boleh juga ditanya dalam soalan karangan kerana terdapat fokus soalan di situ iaitu cabaran. Jadi, oleh itu, pelajar perlu menguasai topik ini dengan sebaiknya. Kita tengok pada soalan, kemukakan 4 cabaran yang dihadapi negara dalam melaksanakan tadbir urus baik. Ya? Dan jawapannya adalah seperti berikut. Memantapkan integriti penjawab awam, meningkatkan keupayaan sistem penyampaian khidmat awam, dan ancaman globalisasi serta kerenah birokrasi. Jadi para pelajar sekalian, cikgu berharap sehingga setakat ini para pelajar memahami apa yang telah cikgu sampaikan dan cikgu berharap apa yang telah cikgu sampaikan memberi manfaat dan dapat menambahkan sedikit pengetahuan para pelajar tentang bagaimana cara para pelajar boleh menjawab soalan-soalan berkaitan dengan soalan struktur. Dan cikgu juga berdoa di sini semoga para pelajar teruskan beristiqamah untuk menuju kejayaan untuk mencapai
dalam peperiksaan SPTM nanti. Oleh itu, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan semoga berjaya dalam peperiksaan yang akan pelajar-pelajar tempuhi nanti. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.